Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTB. Itulah dia permulaan untuk saingan Piala Malaysia tahun 2022 ni. Satu format terbaru yang telah diperkenalkan, perlawanan timbal balik kemenangan berdasarkan gol agregat setelah dua perlawanan dilalui oleh dua kumpulan untuk mara ke saingan yang seterusnya. So ada beberapa perlawanan telah dilakukan tapi kita menumpukan perlawanan antara Sabah dan juga UiTM di mana Sabah bertandang ke stadium UiTM dimenangi oleh pasukan Sabah kita sendiri. Alhamdulillah guys, satu keputusan yang memang dijangkakan. Okey, kalau kamu tengok aku punya prediction untuk video head to head sebelum ni, aku meletakkan 70% untuk Sabah dan 30% untuk pasukan UiTM. Walaupun pada perlawanan sebelum ini di antara kedua pasukan yang telah dilalui secara seimbang, 4 gol telah dilakukan, 4 bolos juga telah dilakukan sewaktu Sabah dan juga UiTM bertandang ke stadium masing-masing. Kemenangan 4-0 telah dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Tapi walau macam mana pun kita tidak boleh kira apa yang telah berlaku pada perlawanan tersebut kerana kedua-dua pasukan adalah satu tim yang berbeza untuk tahun 2022 ni. Dan ini adalah keputusan yang telah kita semua tahu guys untuk perlawanan Piala Malaysia ni. Perlawanan timbal balik pusingan pertama, 2 gol telah dilakukan oleh pasukan Sabah FC mendahului 2-0 pada perlawanan tersebut dan 1 gol sagu hati untuk UiTM. Bukan cakap sagu hati jugalah sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi permainan yang telah dilakukan UiTM tu, ada benda yang aku mau bincangkan di situ. Itu sajalah yang aku mau cerita. Tapi kita akan bincangkan sekejap lagi. Ini adalah formation yang telah dilakukan, kesebasan utama yang telah diturunkan oleh OKS. Sekali lagi tiada perubahan dari bermulanya Liga Super sampai berakhirnya Liga Super, masuk lagi ke perlawanan pertama Piala Malaysia ni. Memang inilah sahaja formation yang telah dilakukan oleh OKS, iaitu 3-4-3 pada perlawanan tersebut. Tapi ada beberapa perbezaan yang telah dilakukan, dikenakan lagi beberapa pemain utama kita dan juga pemain import kita tidak dapat beraksi, injury dan kurang fit, memberi peluang kepada Azad Haras untuk berada di selaku striker utama kita pada perlawanan tersebut. Dan satu lagi perubahan yang ketara di sini adalah di mana Stuart Wilkin kebiasaannya digandingkan dengan Gary Steven Robert, pada perlawanan ini digandingkan pula dengan Irfan Fazai. So dua pemain pinjaman daripada JDT beraksi untuk pada perlawanan ini, beraksi sebagai pemain center midfield. Seterusnya untuk bahagian pertahanan kita pula, kita tengok Nazirul Naim akhirnya turun ke posisi pertahanan. Pada biasanya kita akan nampak sama ada dia akan berada di bahagian striker ataupun berada di bahagian Farhan Roslan. Dan hasil daripada kecederaan apik, Damien Lim mendapat kepercayaan untuk berada di starting 11 pada perlawanan ini. Kesimpulan daripada apa yang berlaku pada dua perlawanan ini, walaupun kita tengok lebih dikuasai oleh pasukan Sabah FC, possession pun agak tinggi sebenarnya. Imagine pada separuh masa pertama 60% possession untuk Sabah FC di mana 40% saja untuk UiTM, dan beberapa percubaan, kalau aku siap sebanyak 5 percubaan dan 4 on shot daripada Sabah FC, manakala UiTM untuk separuh masa pertama adalah 2 on shot, 2 shot on goal dan tepat ke gawang. Itu perbezaan dan chances yang telah dimiliki oleh kedua pasukan pada perlawanan ini. Dan roughly kalau kamu tanya aku untuk persembahan pasukan Sabah pada malam ini, mungkin oleh kerana kekurangan match, rehat yang panjang dan juga impact daripada beberapa pemain utama yang tidak dapat turun pada perlawanan ini, banyak kekurangan lah aku tengok sebenarnya. Pasal bagi aku, daripada percentage yang telah aku bagi ramalan aku untuk perlawanan ini, aku ramal mungkin Sabah akan menang selesa. At least mungkin 2-0 macam tu lah. Bukan aku cakap 70% tu bukan bermaksud yang kita akan belasah UiTM. Bukan. Tapi chances Sabah untuk memenangi perlawanan ini adalah tinggi sebanyak 70% dan memang nyata ia telah berlaku dalam perlawanan ini. Tapi again, persembahan yang telah dilakukan oleh Sabah FC bukan berada pada par level aku lah. Okay, pasal aku sudah terbiasa untuk tengok pasukan Sabah FC beraksi pada perlawanan Liga Super. Di awal perlawanan Liga Super, persembahannya cukup bagus, begitu terancang. Tapi untuk perlawanan UiTM ni, again aku tengok agak kekok lah. Macam bukan ini yang pasukan Sabah sepatutnya persembahkan. Again, ada beberapa faktor mungkin seperti mana yang telah aku sebut yang memberi efek persembahan Sabah pada perlawanan ini, dikenakan lagi dengan gandingan baru, especially bahagian midfield, Irfan dan juga Stuart Wilkin yang jarang beraksi bersama-sama, dikenakan lagi dengan Hazard telah diletakkan, Hazard Haris diletakkan sebagai penyerang utama pada perlawanan ini. Dia pun jarang turun juga, so momentum untuk perubahan yang telah dilakukan oleh Sabah FC, yang telah dilakukan oleh OKS untuk Sabah FC pada perlawanan ini, memberi sedikit efek lah persembahan Sabah. Okey, walau macam mana pun, player yang aku puji di sini adalah Stuart Wilkin. Okey,
telah diberi kepercayaan sekali lagi untuk mengemudi bahagian tengah pasukan Sabah. Ada perubahan sedikit cara permainan beliau aku tengok sini, di mana beliau lebih memberi bola lebih kepada, instead of short pass, aku nampak di sini Stewart mungkin telah start memberi long pass ke kanan dan juga kiri untuk mengalihkan serangan Sabah. Contohnya daripada bila start daripada kanan, dia buat long pass ke bahagian sebelah kiri untuk membuka lagi ruang pada pasukan Sabah untuk beraksi atau membuat percubaan pada perlawanan tersebut. Tapi roughly again, bukan persembahan seperti mana yang aku inginkan. Uh, Gol terakhir yang telah dilakukan oleh George pada perlawanan tersebut, walaupun aku cakap pada mulanya sagu hati, tapi kalau kita tengok di sini, ini adalah merupakan kesilapan yang biasa dilakukan oleh defender Sabah FC, gol yang biasa dilepaskan oleh pasukan Sabah FC. Okey, long ball atau through ball daripada jarak yang cukup jauh untuk membolehkan pemain yang berada di hadapan pasukan lawan membuat larian dan juga meninggalkan defender kita. So itu yang aku perhatikan. Beberapa percubaan UATM membuat long ball atau through ball tersebut telah berjaya melepasi pertahanan kita sebenarnya. Syukur Alhamdulillah hanya satu gol yang berjaya mereka lakukan, itu pada hujung minit perlawanan separuh masa kedua. Tapi walau macam mana pun, kalau kita perhati sekali lagi perlawanan tu, banyak percubaan yang hampir sama telah dilakukan oleh tim, seolah-olah mereka sendiri pun tahu di mana letaknya kelemahan Sabah untuk pada perlawanan menentang UATM ni lah. So terbuktilah again, walaupun kita menentang tim yang beraksi untuk Liga Pertama berada di tangga ketujuh, tapi mereka juga boleh menerapkan style-style hantaran yang boleh mengelirukan atau membolosi defender pasukan kita. Again terbuktilah untuk perlawanan ini. So satu kerisauan untuk aku, sekiranya Sabah berniat untuk meneruskan perjuangan mereka ke final untuk Piala Malaysia ni. Itu adalah ringkas aku punya pendapat aku mengenai perlawanan ini, dan ini adalah keputusan terakhir. Sekali lagi 2-1 jaringan yang dilakukan oleh UiTM adalah daripada George dan juga Badrul dan juga Maxius untuk Sabah FC. So apa pendapat kamu untuk perlawanan ini guys? Kamu rasa betulkah apa yang aku cakap ni? Kalau tidak, sila tekannya di ruang komen di bawah pendapat kamu, dan sekiranya kamu ada pendapat lain lagi untuk menambah lagi apa yang telah aku cakapkan, sila tekannya di ruang komen di bawah juga. So sehingga kita berjumpa lagi untuk perlawanan timbal balik yang akan berlaku di Stadium Likas, mudahan akan terus menjadi milik kita. Assalamualaikum guys.